Assalamualaikum dan hai murid-murid, bertemu lagi dengan Cikgu Humairah di dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini kita akan mempelajari topik baru. Oleh itu, Cikgu harap semua murid-murid bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2 masing-masing dan buka muka surat 25 seperti yang terpapar di dalam video. Untuk hari ini, kita akan mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata bersama-sama. Seperti yang dapat diperhatikan di dalam halaman tersebut, terdapat satu petikan iaitu gembira di Tasik Biru Sarawak. Mari kita baca bersama-sama dan memurnikan teks berikut. Gembira di Tasik Biru Sarawak. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, dapat perhatikan ada perkataan yang diwarnakan merah, iaitu perkataan tetamu. Perkataan tetamu ini tidak sesuai diletakkan di dalam ayat tersebut kerana tetamu biasanya digunakan untuk memberitahu orang yang mengunjungi rumah kita lah. Tapi kalau untuk kawasan seperti kawasan pelancongan seperti Tasik Biru Sarawak ni, kita akan gunakan perkataan pengunjung. Okey, perkataan pengunjung lebih tepat digunakan di dalam ayat ini. Seterusnya, Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Baiklah, perkataan yang pertama diwarnakan merah ialah ketat. Okey, biasanya perkataan ketat ni kita gunakan untuk menyatakan keadaan pakaian seperti baju ketat, kain ketat. Jadi, untuk keadaan di mana Tasik ni dijaga dengan ketat, dijaga dengan elok, tidak sesuai penggunaan kata ketat. Jadi, kita gantikan perkataan ketat dengan perkataan rapi. Maknanya di sini, kawasan taman tersebut bersih kerana dijaga dengan rapi. Okey, seterusnya perkataan yang diwarnakan merah ialah perkataan pokok. Okey, di sini orang ramai tidak memetik pokok. Okey, biasanya di taman-taman di Tasik, orang tak petik pokok dia, biasanya orang akan petik petik bunga. Okey, perbuatan memetik tu sesuai digunakan kepada objek bunga, bukan pokok Okey, seterusnya. Perkataan yang diwarnakan merah yang seterusnya ialah dicampak ke dalam tong sampah. Okey, biasanya sampah. Okey, sampah tidak dicampak Sampah kita gunakan kata kerja buang. Okey, jadi penggunaan campak di situ tidak sesuai. Penggunaan perkataan buang yang sesuai digunakan untuk sampah. Seterusnya, udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Baiklah, perkataan yang diwarnakan merah di sini ialah sihat. Penggunaan perkataan sihat ini tidak sesuai untuk merujuk keadaan udara di kawasan tersebut. Biasanya udara ni kita guna perkataan apa? Udara bersih, udara yang nyaman. Okey, nyaman yang sesuai digunakan di situ, bukan udara sihat. Manakala untuk perkataan yang kedua, perkataan keruh. Okey, kat sini ada pelik, ada kejanggalannya. Dia kata kat sini, sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Dia kata kat sini tidak tercemar. Jadi, kenapa air tersebut keruh? Kalau air yang tidak tercemar, mestilah warna dia jernih.
Okey, jadi penggunaan perkataan yang sesuai dan betul ialah perkataan jernih. Baiklah, beralih pada perenggan seterusnya. Alice dan ibunya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Perkataan yang diwarnakan merah yang pertama di dalam perenggan ini ialah rimas. Okey. Tidak sesuai ya, kenapa dia berasa rimas? Sebab keadaan di tasik tersebut bersih dan indah. Jadi, perkataan yang sesuai digunakan untuk menyatakan perasaan Alice dan ibunya di sini ialah perkataan bangga. Okey, Alice dan ibunya berasa bangga kerana apa? Kerana taman itu berada dalam keadaan yang baik. Perkataan yang diwarnakan merah seterusnya ialah kesegarannya. Okey, kesegarannya ni tidak sesuai untuk mengatakan keadaan taman. Keadaan taman ni kita lihat, bukan kita dapat rasa kesegarannya. Kesegaran ni biasa kita gunakan untuk udara dan keadaan kita lah yang fresh, segar. Jadi untuk perkataan taman, maafkan cikgu, untuk keadaan taman tu tak sesuai untuk gunakan kesegarannya. Kita boleh gantikan dengan perkataan keindahannya. Okey, sebab taman tu indah, tetap dipelihara. Okey, indah ni sesuai untuk suasana lah. Jadinya, sekian saja penerangan cikgu untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menyelesaikan latihan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, Jilid 2, halaman 27. Okey, setelah murid-murid menyiapkan latihan tersebut, murid-murid hendaklah menghantar gambar latihan yang lengkap di dalam Google Classroom ataupun di dalam Telegram group ataupun Telegram pribadi cikgu. Baiklah, untuk itu, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.